warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan berkata Ibnu Ajibah Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqazul Himam, dia kata, dan ketahui olehmu ayyuha mukhatab ataupun ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, ketahui olehmu bahawasa nafs dan akal dan roh dan sir, pak perkataan, pak panggilan, itu ialah syai yang satu. Empat panggilan, empat nama itu ialah syai yang satu. Syai'un wahidun, yakni perkara yang satu jua. Baik, satu macam mana nafsun, roh, sir dan akal. Katanya tetapi istidrak. Tetapi mana sungguh pun perkara yang satu, tetapi panggil istidrak. Lakin tetapi berlainan oleh biber apa nama itu. Tengok, panggil nafs, panggil akal, panggil roh, panggil sir. Kata berlainan tu. Berlainan nama itu dengan sebab berlainan madarik. Jamak pada madrak ataupun mudrak. Apa arti madarik? Yakni segala tempat yang dituju ataupun didapati. Berlainan tu tilik kepada tempat yang dituju. Seperti kita seorang dirinya satu saja, tapi panggilan tu banyak. Tengok, seorang namanya Abdullah, tapi satu jawatan dia imam. Tu imam berpanggil. Lagi pula dia tu boleh mengubat. Doktor panggil. Atas orang sana tu. Sekaligus kalau tu pergi jumpa tuan imam.
Pergi jumpa doktor, sekaligus kita dengar bunyi 2 orang. Pergi jawab, Assalamualaikum. Ni tuan doktor, ya. Mana tuan imam? Saya juga. Kata nak ayat kata 2 panggilan. Tilik kepada tanggungjawab tu lain-lain. Nah, dia memegang 2 tanggungjawab, maka tubik 2 gelaran. Tu kalau tengok lagi, ada lagi atuk ngulu kata gila. Atuk bergaul atas satu orang tu dah beberapa tanggungjawab. Jadi tubik beberapa nama dengan tilik sebab berlainan apa dia tugas tanggungjawab. Begitulah sewaktu yang satu sekaligus panggil roh pun panggil, nafsun pun panggil, akal pun panggil, sir pun panggil. Nah, itu setengah-setengah daripada makna. Jadi tiap-tiap satu kalimah dia punya arti yang banyak. Ini setengah daripada satu arti dia tu muradif orang panggil. Ini mengaji tempat dia tu panjang lebar lagi lah huraian tu. Nah, seperti nafsun, ini kita ambil satu makna hak yang muradif dengan kata roh tu. Tidak nafikan nafsun juga ditafsir dengan makna zat, diri. Nah, zat, jasad. Dan nafsun juga ditafsirkan juga dengan makna darah. Kalau mengaji fiqh bukan? Dia panggil binatang yang mala nafsalahu sa'ilatun. Duk bercakap masalah kalau kita mengaji fiqh, binatang yang tidak menajiskan air kalau sekali jatuh, iaitu barang yang tidak ada mala nafsalahu sa'ilatun tapusa'ilatan. Barang yang tidak ada baginya nafsa, situ terjemah darah. Barang binatang yang jenis tidak ada darah yang mengalir. Dia misal seperti binatang cicak, lalat. Maka nak tepat naknya kelimah nafsa dengan makna dama, darah. Itu satu artinya. Waktu lain kan ni. Sebab tu kata perkataan nafsun, ya ada punya beberapa arti, beberapa pengertian. Satu daripadanya muradif dengan roh. Macam sini kata nafsun panggil, roh panggil. Yang ni salah satu daripada makna nafsun itu muradif dengan roh. Tidak nafikan nafsun dengan makna zat tubuh. Nafsun juga dengan makna darah. Jadi dia kata nafs akal tilik pada lurah, aqala dengan mana ikat, tamat. Sebab tu Arab panggil iqal ada pakai ada atas kepala. Nah, pakai serban bubuh iqal. Bahasa asal lurah iqal, tapi Arab lurah amiyah tu qaqah dengan ga. Jadi iqal. Supaya baqarah jadi bagar. Jadi iqal. Jadi ke Melayu kita panggil ega. Ega. Apa ega? Daripada iqal, daripada aqala yaqilu ni lah. Apa arti pada lurah? Tamatkan, menahankan. Kenapa? Serban dia main angin. Tapi bila letak egal, egal tu memegang, tak ada. Tak jatuh lah. Maka begitu juga dia panggil akal. Kerana akal ni boleh memegangkan diri kita. Nak buat sesuatu, bila fikir tak jadi buat. Turut kemauan hati tu boleh nak buat selalu dengan cepat. Tapi bila fikir, kadang-kadang tak jadi buat. Hanya seolah-olah akal menahankan, memegang sebagaimana akal memegang serban daripada ditiup angin. Itu munasabah aqalah. Maka kena kat apa? Syait ya satu ya. Yang ni setengah daripada makna. Tetapi berlainan oleh beberapa nama itu dengan sebab berlainan madarik, yakni segala tempat yang dituju ataupun didapati. Tengok roh tak ni tuju ke arah mana, tu baik satu nama. Nanti tengok huraian dia. Maka ini panggil tafsil. Dia panggil fasihah. Kalau Arab panggil fasihah. Iza alimta
iza aradta ma'rifata kulli wahidin minha tafsilan fa. Nah, jadi setelah aku tahu bahawa perkataan nafs, perkataan akal, perkataan roh, sir, syai'un wahidun, sungguh syai' yang satu tapi berlainan nama kerana tilik pada madari. Apabila mu nak tahu satu persatu secara huraian, maka dia panggil maka fasihah, maka tafsil dia panggil. Huraiannya begini. Maka barang yang ada ia barang tu daripada madarik syahwat, artinya segala keinginan. Kalaulah ruh tu tadi tuju kepada barang keinginan, maka panggil apa? Maka yang mendapat akannya akan barang yang ada ia daripada madarik syahwat itu, panggil apa itu? Ialah nafsu namanya. Nah, sekaligus orang petani cakap nafsu. Allah nafsu juga, jadi tukar daripada fa kepada ain ataupun hamzah. Apabila ikut apa telitah mau pada sesuatu, tengok keinginan, tak tersabar-sabar lagi, maka itu dia panggil nafsu. Roh tadilah panggil nafsu. Nah, Allah ikut nafsu. Orang petani kata turut nafsu kau tak habis-habis. Turut nafsu. Nafsu apa tu? Sudah bertukar daripada nafsu tadi. Tu. Bila mau tu kepada waktu yang diingin, panggil nafsu. Nah, dan barang yang ada ia daripada madarik segala hukum syar'i. Kalau mau tadi kepada hukum-hukum syar'i, maka yang mendapat akannya akan barang yang ada ia dengan rekah daripada madarik segala hukum syar'i itu panggil akal namanya. Akal namanya. Nah, akal tu juga sekali dia panggil apa? Nuhyah. Dalam Quran sebut ulin nuha. Nuha kalau orang mengaji kalimah nuhayun asalnya. Tu kaya ke alih nuha. Jamak daripada mufrad nuh. Ya. Fu'lah. Maka akal juga panggil nuha. Apa nuha? Jadi bila fikir-fikir dengan akal, hak yang nafsu dok nak dengan cara tepat, tak jadi buat. Seolah-olah hak tu tegahkan kita daripada buat. Panggil nuha. Ulin nuha, ulil albab, ay ashabul uqul. Kata mengaji tafsir. Orang yang punya akal, bila dia fikir dengan akal, terkadang membawa pada tak jadi buat. Bila nyata perkara tu tidak berfaedah, maka panggil akal. Panggil juga nuhyah. Apa nuhyah? Tegah. Seolah-olah akal tu melarangkan tuan punya daripada buat sesuatu. Ulin nuha. Panggil juga. Dan barang yang ada ia daripada segala tajalli dan waridat. Kalaulah madarik tu segala tajalli dan waridat, ini panggil tu istilah. Barang yang datang dari Allah dengan tidak ada satu sebab, panggil warid. Wurud. Warada yaridu. Wardan, wirdan, wurud. Wurud. Ada logat kita panggil, logat tani sini tak tahu lagi. Logat tani panggil hujan bila tu ni panas. Datang hujan, Arab tani cakap sini cakap ada hujan turun, ada cakap ada gini. Tak ni lurah tani kata, duk panas hujan apa? Wurud. Warada jadi wurud tu dah ada. Wurud. Tiba-tiba turun secara tiba-tiba. Tu maksud wurud. Datang secara tiba-tiba tu panggil warid. Masalah tidak ada berjanji kita dengan kawan, dengan sahabat. Yang ni keluar pergi ke petani, yang ni tak tahu.
Tiba-tiba pergi berjumpa di sana. Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu mari, aku secara tiba-tiba. Kita panggil waridat. Warid. Begitu ilmu ladunni Allah Ta'ala beri kepada seorang hamba dengan kehendak dengan tidak melalui belajar, dengan tidak melalui bersungguh-sungguh, datang. Pohon jatuh orang Mesir kemarah. Tu dia dah. Mesir ni bukan banjir lagi, tapi banjir tiba-tiba. Macam tu panggil wurud. Waridat dari ilahi. Dia panggil waridat ilahiyah namanya. Kalaulah kemahuan kita tuju kepada waridat itu, tubik satu nama panggil apa? Maka yang mendapatkannya itu panggil ruh namanya. Satu kata syekh yang satu. Tapi belanan panggillah tilik kepada apa dia yang dituju, yang didapati. Dan barang yang ada ia daripada segala tajalli dan waridat, maka yang mendapat akan barang daripada tajalli waridat itu roh namanya. Tajalli mari daripada asal kalimah tajalla, ya tajalla tajallian. Mengaji sarah asluhu tajalluyan. Kaedah kerana tak menasabah dhammah dulu pada ya, lalu itu dikasrahkan tajalluyan jadi kata tajallian. Apabila permatikan ya tajalli. Melayu tani juga cakap tajalli, daripada Arab jadi Melayu jeli. Sini cakap tak? Tak ada? Jeli. Lagi mana tu jeli? Masalah musim ni bukan lagi musim durian. Tiba-tiba ada satu pokok buah durian. Terkejut tuan punya. Kita tengok Allah. Durian mai daripada mana? Jeli hok ni so. Jeli hok ni pohon ni pokok ni jeli ni. Sebab musim ni bukan musim durian lagi ni, tapi durian ada. Jeli hok ni pohon ni hidup buah bukan musim. Faham tak lagi? Ataupun habis dah musim durian, habis musim dia. Tiba-tiba lagi ada lagi kita tengok, dia tersusuk balik daun, ada lagi sebiji dua biji. Ni jeli dua biji ni. Tu dia tajalli daripada Arab tadi. Jadi boleh kita ambil artinya tajalli daripada Allah juga. Orang kata Allah Ta'ala menzahirkan. Terkadang kita terkejut kita tu kalau kuat tajalli siapa gebah kita, tergugurlah kita. Tengok Nabi Musa AS kan, falamma tajalla siapa Musa tu tersukur, wa kharra Musa sa'iqa. Bila dia minta nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab duk dengarlah mudah bercakap Musa dengan Allah tu, duk bercakap kawannya Musa pun dah dengar percakapan Allah, lalu rindunya Musa nak lihat zatnya, lalu dia minta Rabbi arini anzur ilai, maka Allah Ta'ala lan tarani walakin anzur ilal jabali, mu tak boleh lihat aku Musa, tetapi kamu tilik tengok kepada satu bukit itu. Sekiranya bukit itu tetap tenang, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, itu orang panggil taklid, sangkut dan gantung nak boleh lihat aku. Jika bukit itu diam tetap tenang, mu lagi akan boleh lihat aku. Maka sini tubiklah antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah kita. Ahli sunnah ambil daripada situ taklid yang haruh dengan yang haruh, maka tubik natijahnya haruh. Arti melihat zat Allah Ta'ala masalah perkara yang haruh bukan mustahil. Ada orang Mu'tazilah daripada ayat tu juga, dia kata taklid atas mustahil. Mana taklid mustahil? Sebab ketika bukit itu bergerak, mustahil berhimpun dengan diam. Dia bagi waktu. Ya, gerak dan diam tak boleh berhimpun satu masa kan? Bila ketika gerak tidaklah diam, ketika diam tidaklah bergerak. Maka semasa bukit itu bergerak, mustahil berhimpun dengan diam. Dia kata,
Kalau itu bila ta'liq atas mustahil, mustahil dah zat Allah. Tu pegangan ahli sunnah. Ada astagfirullah. Mu'tazilah. Ada pun kita ahli sunnah bukan begitu. Ni ketika kita diam, terima bergerak. Ni masa diam. Dia panggil terima bergerak. Walaupun tak bergerak, terima. Ada panggil harus. Bila bergerak begini. Dia bergerak gini, terima diam. Tu panggil harus. Macam kipas. Ni sekarang dia bergerak. Tapi dalam keadaan bergerak, terima tak diam? Bukan berimpun dengan diam, mustahil. Terima diam tak ni? Terima. Cuba kita mati suri depan. Mata, diam. Kipas yang belum kita buka, diam. Terima gerak. Cuba kita buka suri depan. Itu ta'liq di atas yang harus, itu harus. Tu akidah ahli-sunnah kita, melihat zat Allah itu jaizum fil aqli. Ya harus pada akal, sama ada di dunia ini juga di akhirat nanti. Sehingga-hingganya di dunia ini tak berlaku kecuali hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang berlaku melihat zat Allah. Itu pun ada khilaf. Ada setengah menafikan bukan melihat zat Allah, melihatkan Jibril atau puasa. Atas khilaf sama sahabat lagi lah. Baik. Kita kembali pada sini. Itu pada asalnya nak nyata apa? Tajalli. Tak kala Musa, Allah Ta'ala suruh Musa tengok kepada bukit, falamma tajalla rabbuhu. Tu. Maka tak kala tajalli oleh Tuhan. Itu apa makna? Ai zahara. Bila zahir Allah, kebesarannya di bukit. Bila Musa tengok kepada bukit, bukit itu pecah. Bukit itu pecah. Tempat bergerak tu. Jadi diam. Bila Musa tengok pada bukit, bukit itu pecah. Ini Allah Ta'ala menzahirkan kekuasaannya, pecah bukit. Maka Musa tersungkur. Sebab tu waridat, tajalliyat. Bila jamak panggil tajalliyat. Bila guna mufrad tajalli, itu Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kuasa menanggungnya. Kalau orang tak kuasa tanggung, macam kita, orang petani panggil rai, macam panggil riang apa? Riang. Macam panggil riang. Kalau riang kita tu tak sebegitu kuat, kalau dimuat, diberi tanggung atas kita barang yang berat, macam mana kita? Tak nantikan kita kereta. Dia ada sakatan dia boleh muat, hanya setakat ini berat. Tak itu. Lebih pada tu berbahaya. Demikianlah kita, tanggungan yang kita nak tanggung ini Allah yang lebih tahu. Yang ni patut dibagi banyak ni, yang ni sebanyak ni. Sebab tu orang nak tanggung kata jaliyat yang banyak bagi orang yang suci dan bersih, kekuatan dia tinggi. Sebab orang rasul-rasul tanggungan dia berat. Itu dia. Maka kita umat ni atas pilihan daripada Allah. Dia panggil apa? Tajalli tadi bila dia kuat tu, siapa buat pada tak kuasa kita nak tanggung. Itu dia. Tepat kita bercara di sini, bila mau kita tu tuju kepada tajalliyat, itu panggilnya, dalam istilah panggil ruh namanya. Dan barang yang ada ia daripada segala tahqiq dan tamakkun. Tahqiq kita dah cara semalam, mengkejapkan, menetapkan, menyungguhkan. Tamakkun daripada makan, tetap juga tempat, tetap. Tamakkun orang petani panggil dekat dengan lurah Arab ni kemahkun. Orang petani panggil sini cakap tak? Ya, kejam itulah. Jadi orang petani, oi kemah. Sini kemas sana. Kemas. Kemas tapi ada kung lagi orang petani. Oi kemah kung. Mari pada kelima Arab tamakun. Mana orang ni boleh harap sungguh-sungguh mana kemah orang ni. Kalau kita royak Rusia pun dia tak buka. Kalau kita tahu harapan pun, maka dia tidak merosakkan harapan. Oh dia ni kemas. Pegangan dia kemas, kata ni kata. Bawakan dia kemas, berdiri dia kemas, yang klip pada tetaplah. Kemas, maka bila kemas terlalu kemas, dia tu taukid dia kemas kung. Kata ni kata. Oi kemas kung, sahabat kan. No dia ni
Dasar gonjang tak bergonjang kemakun orangnya. Klik kepada kelima Arab tamakun. Nah, itu dia. Nah, jika mau kita tuju kepada itu, tambah nama apa tu? Maka yang mendapat akannya akan barang daripada tahqiq segala tahqiq tamakun itu panggil sir. Nah, panggil sir namanya. Jadi dengan itu dan bermula tempat, yakni tempat bagi semuanya, semua nama-nama tu. Nama sir, nama roh, nama akal, nama apa namanya nafs. Tempat kembalinya bagi semuanya, semua nama-nama itu ataupun semua beberapa nama. Maksud satu ya. Yang satu jua. Seperti contoh tadilah. Orang seorang jua, tapi gelaran tu banyak. Tilik ini panggil ini, tilik itu panggil itu. Sekaligus bunyi kata orang lain-lain. Nah, yang megang jawatan ni panggil imam. Sampai dia pandai mengubat pula. Ni panggil doktor. Apa panggil lagi apa jawatan jadi tanggungkan. Habis itu kata Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Sampai di sini kita potong dilakah ambil kemudian pula. Lalu tu kata kemudian kata ia lagi. Siapa ia? Tetap sedome Ibnu Ajibah rahimahullah taala kata ia lagi. Apa kata dia lagi? Dia kata apabila janji akan engkau hai murid, apabila janji akan engkau hai mukhatab, siapa sajalah, janji oleh Tuhan Al-Haqq Ta'ala, setengah nama Tuhan Al-Haqq bukan? Al-Haqqul apa Al-Haqqul Matin, dia sebut dalam Asma' Husna. Boleh terletak nama Abdul Haq, tapi jarang kita letak nama Abdul Haq. Jangan dengar nama Abdul Haq. Apabila janji akan engkau oleh Tuhan Al-Haqq Ta'ala, janji dengan sesuatu. Bila ulas sing dua tu menunjuk apa sajalah. Sesuatu. Main daripada isim nakirah. Bi syai'in, dengan isim nakirah, dengan sesuatu. Apa sajalah. Janji itu atas lidah wahyu ataupun ilham daripada Nabi alaihi salam. Orang semasa dengan Nabi seperti berlaku hak kata Hudaibiyah kan. Nabi menyatakan kata dia bermimpi, gak mimpi orang Nabi adalah satu bahagian wahyu. Dia bermimpi kata kita akan masuk Mekah, insya-Allah, hal keadaan kita tu aminin, lagi muhalliqina ru'usakum, bercukur kepala kamu, dan juga wa muqassirin, ya bergunti, mana isyarat pada masuk bukit Makkah ziarah biasa dengan buat ibadat umrah kata. Tu dia panggil wahyu daripada Nabi, orang semasa Nabi, ikutlah Nabi mana-mana pun, ataupun ilham daripada Nabi atau wali. Allah Ta'ala wahyu kepada wali. Wahyu mana ilham. Kepada seorang wali kata akan berlaku 1, 2, 3, kamu akan dapat sekian-sekian. Masalah bagi seorang yang mahu kepada anak, lalu pergi cari seorang yang mutabak wali ke fardu masalah, maka dia menyatakan kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kita pas seronoklah, tunggu. Tiba-tiba depannya ataupun tajalli yang kuat, sendiri Allah Taala capakkan dalam sendiri tajalli yang kuat dalam hati. Maka tepatnya nak bercara, apabila begitu maka janganlah engkau syak dan berbelah hati. Sini panggil tak berbelah hati? Panggil tu dia kata berpapah tu. Katanya berpapah tu. Di kalau mengaji kitab Baqarah dia sebut syak berpapah. Ya sebut jelah tu. Berpapah tu berbelah hati. Seolah-olah hati kita belah dua.
Seolah-olah kalau tasbih hati satu biji belah dua. Sebelah ini ya, sebelah ini tak. Dia berbelah tu maka timbulnya syak panggil. Janganlah engkau syak, ragu dan berbelah hati, hai murid, jangan. Pada demikian itu janji yang datang ilham wahyu tajalli daripada wahyu daripada nabi-nabi orang semasa, dan yang dengan wali ataupun tajalli yang kuat terhadap diri sendiri. Jangan syak, jangan ragu. Jika adalah engkau itu orang yang benar, sadiq. Kalau engkau tu orang yang benar, jangan ragu. Kalau ragu menunjukkan kita ni tak benar. Dalam mentabak tu apa kita belum benar. Maka padanya tilik. Maka padanya tilik. Pada apa tu? Pada badan janjian itu. Tilik. Tilik macam mana? Jika tiada tentu oleh masanya, datang janji. Seperti kata seorang wali tadi, dia kata kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Tapi dia tidak tentukan masa tahun ini ke tahun hadapan. Kamu akan dapat seorang anak lelaki. Kamu tak usah susah hati, kamu akan dapat anak lelaki. Allah, kita suka dah serenaknya. Dah berkahwin 10 tahun lebih tak dapat anak lagi, tak dapat cahaya mata. Sangat-sangat rindu kepada anak naik. Maka seorang yang barakat kata kamu akan dapat anak seorang lelaki, seorang anak lelaki. Allah suka. Pas tak ada tentu masa tahun ini ke tahun hadapan ke berapa tahun lagi, tidak tentu. Katanya jika tiada tentu oleh masanya, masa janji ataupun demikian janji itu tak tentu masa, maka pekerjaan itu yang luas ya. Tak ada apa, tak ada muskil lah tu. Luas. Sebagaimana Nabi SAW memberitahu kepada sahabatnya, kata kita akan dapat masuk Mekah keadaan aman. Tapi dia tidak tentu tahun ini, tak ada kata. Tapi bila tak berlaku, pergi sekerak jalan, patah balik, Allah mari ragu macam mana. Tu kalau ragu siapa kesyak, benar ke Rasul ni? Apa cakap kata nak boleh masuk ni, tak boleh masuk ni, Rasul apa begini? Tu usah lah. Tu rusak akidah lah. Jadi murtad lah. Tapi tak sampai tahap itu. Kerana kelemahan iman tu tergugat-gugat, duduk mari gitu. Bukan sampai tahap kepada tak percaya Rasul. Bukan sampai tahap mengata dusta Rasul. Tak. Cuma gugup-gugup gitu ya. Kerana kita ni iman yang dhaif. Tapi bagi orang yang kemah macam Abu Bakar, diam je. Balik. Pergi semula. Tak kata apa, walaupun satu perkataan kata ni panggil sepatah kata pun tak diam saja. Umar taruh tinggi dia tu bukan main Umar ni digelar ke Al-Faruq. Yang membeza bainal haqq wal batil. Dia digelar Abu Hafsin, bapa singa. Bukan singa biasa, singa hutan. Abu Hafsin dia panggil Asadul Ghab. Apa ghab? Hutan. Kalau orang kop tani panggil duduk dalam rak. Sini panggil tak rak. Orang petani. Kalau tanya, ayah pergi mana? Ayah tak ada, ayah pergi dalam rak. Apa dia? Kita kata, berak. Tak, pergi dalam rak. Apa rak? Orang hulu, kalau orang petani hilir tak cakap ke itu. Orang sebelah hulu dia cakap rak. Pergi dalam rak, kata dia. Gapa dalam rak? Gini dia kebun dia dalam hutan. Klik pada lugah Arab. Lugah Arab ghab apa? Hutannya semua tu panggil ghab. Sebab asadul ghabah, singa dalam hutan tu, hebatlah. Tak serupa singa duk kat kampung ni, singa hak dibelah tu tak pakai mana dah. Singa dalam ghab ni pakai. Dia panggil asadul ghab. Ayat kata Sayyidina Umar ni diberi gelaran dia pada Abu Hafs. Hapas mana? Singa hutan. Tu gelaran dia. Siapa yang menggelar? Nabi SAW. Dan beri satu gelaran lagi Al-Faruq. Tengok tu.
yang sangat membeza antara baina hak wal batil, beri gelaran. Tapi ketika itu dia tanya juga Abu Bakar, macam mana kata kita boleh masuk Mekah ni, tak boleh masuk ni? Itu baik juga tu. Apa kita jauh pada Umar. Kau nama pun nama lah Umar. Allah. Tu dia. Tu Umar tu tak ada nak kira juga. Ni ketubik juga mulut dia. Macam mana kata kita boleh masuk Mekah ni, tak boleh masuk ni? Dia ubah. Apa dia Abu Bakar? Dia tidak kata pada tahun ini. Orang tanya kata tak ada nak kira. Tu dia lah. Baru mungkin dia tak ada tentukan masa, pekerjaannya luas. Bila luas boleh jadi tahun ini, boleh jadi tahun lain. Itu maknanya maka pekerjaan itu luas. Fal amru muttasi'. Dan terkadang panjang atau lama oleh masanya. Terkadang juga Allah bertahun-tahun. Bertahun-tahun dia terima dah, tapi bertahun-tahun. Ni seperti kita minta permohonan apa-apa daripada kerajaan, daripada apa, tempat kita ini, masjid kita ini perlu kepada sesuatu, ataupun kampung kita ini ada perlu pada sesuatu, diterima. Bila permohonan tu sampai maka diterima. Kita berkata sudah, tak ada apa, siap. Sudah siap, sudah diterima dah. Lepas tu dia tanya, bila? Terserahlah. Sudah diterima kan. Qad ujibat da'watukuma, Tuhan kata sungguhnya telah diijabah, diterimakan permintaan kedua kamu, hai Musa dan Harun. Tapi antara terima dengan nak berlaku penerimaan 40 tahun, kata setengahnya. Kemai kita minta pagi nak selalu. Macam kanak-kanak lah, bila dia nak apa selalu, ayah nantilah, jak senyata nanti tunggu tunggu mari daripada sebentar. Tak mari situ. Mari pada sebentar. Lepas tu buat pula betak dengan mesin saja dia ke nombor jadi asal sebentar. Buat pula betak tu mesin dengan tunggu bila petang selalu ayah tu kanak-kanak dia tak tersobar-sobar lagi. Apa yang nak selalu nak dengan cepat. Demikian pula kita di zaman akhir-akhir zaman ni pun semua sebuah kerja nak cepat lagi cepat lagi cepat. Maka ilmu ni dia jaga. Cepat itu kemahuan kita, tapi yang menentukan siapa? Allah. Itulah dikatakan kita hanya merancangkan saja, tapi Allah yang menentukan. Menentu bukan baru, menentu dah sedia. Kami mengaji usul dia panggil ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Jadi Allah ini katanya walaupun dia terkadang saat itu panjang atau lama masa oleh masanya, masa janji itu, dan terkadang pendek dia. Janji nak bagi pagi, petang dapat. Terkejut juga kita kadang. Tak apa diterima, kita pun tunggu berkali, mungkinnya seminggu berkali. Petang mari dah. Masya-Allah. Pagi kita minta permohonan, petang dapat. Kadang-kadang kita nak minta selalu pada. Mari ni setengah-setengah kata anak cari bantuan khairat sikit dalam masa minggu depan kita ada. Dia pun cabut selalu. Masya-Allah. Terkadang dah itu nak banding yang ada selalu cepat. Maka janganlah engkau syak pada berlaku demikian itu janji. Dan jika panjang oleh masanya sekalipun jangan syak, jangan ragu. Ini nak jaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita dengan ayah, kita dengan guru. Begitulah kita minta permohonan, bila dia terima alhamdulillah ala kulli hal, suka hatinya dia terima permintaan tu pun suka-suka hati. Bilakah itu terserahlah, sebagai adab kita terserahlah. Jangan kita tekan ayah kita, dia nampak besar kita pada dia. Itu
Nanti panggil adab. Dan sungguhnya ini menepati illah ni. Janganlah engkau syak pada berlakunya demikian itu janji, dan jika panjang oleh masanya, masa apa dia demikian itu janji. Dan sungguhnya ini menepati illah fi quwwati ta'lil. Salah kata kerana sungguhnya, sebab apa jangan syak? Kerana sungguhnya adalah di antara doa meminta oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Minta apa tu? Dia berdoa minta atas Fir'aun. Doa atas. Doa atas ni doa atas membinasalah. Tak sepengar doa bagi kan. Doa bagi ni minta manfaat, minta kebahagia, minta berjaya. Baik. Ni berdoa Musa dan Harun doa atas Fir'aun, yakni atas binasa Fir'aun. Antara Musa tu berdoa dengan katanya takluk pada doa. Doa Nabi Musa doa dengan katanya, kata Musa sebagaimana dihikayat, dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah pada hikayat doa Musa, Rabbana tumis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Sambungnya dia tu kita nak cari dalam Quran ke surah Yunus. Nah, ayat yang ke-88. Kita carilah sambungan di situ dan awal ayat. Asal Allah Taala cerita qala Musa, telah berkata Musa setelah dia tu lama dah berdakwah dengan Fir'aun, janji begitu nak beriman, tak beriman beberapa sampai masa Allah Taala nak membinasakan, ilham kepada Musa supaya berdoa. Jadi orang rasul ni dia nak buat apa-apa, nak doa, nak minta semua tu ilham daripada Allah. Nah, ini zahir dia. Musa kata, Rabbana, hai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita fir'auna, engkau telah beri akan Fir'aun wa mala'ahu dan kaumnya, ketua-ketua, pembesar-pembesar bagi Fir'aun tu, engkau beri ke dia tu gak zinatan wa amwalan, akan perhiasan dengan hebat Fir'aun wa amwalan, dan harta-harta benda banyak, kekayaan Allah Ta'ala bagi ke dia. Nah, tu Musa duk merayu. Lepas tu Musa kata, Rabbana apa fil hayatid dunya, dalam hidup dunia aku beri kemewahan ke dia tu tinggi. Siapa diri Fir'aun sendiri pula tak pernah sakit. Kemai harta kekayaan kita pun kaya juga tapi sakit. Nah, tu. Kadang-kadang masa kita susah nak makan apa tak dapat kerana kita susah. Tapi apabila Allah Ta'ala beri senang nak makan tak dapat, sebab susah juga kerana penyakit. Nak makan daging tak boleh, dan tak makan daging, susah juga dah. Serupa dengan tekan masa fakir dulu. Maka yang dia ni Allah, kekayaan dia, kemewahan dia serta dirinya tak sakit dah bagi ke dia. Nah, tu siapa mengaku diri jadi Tuhan tu. Lepas tu pula Musa kata Rabbana liyudillu, akibat tu setengah pada dia mengaji kata lam lil akibah, supaya dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Liya'budu ni supaya ayat ni pun Rabbana liyudillu an sabilika. Li tu hanya panggil lam lil akibah. Bukan kata Allah Taala beri tu supaya menyesat, bukan. Allah Taala bagi kemewahan kepada iblis, astagfirullah, kepada Fir'aun dan kaum pembesar dia tu dan orang pengikut dia tu. Apa tu? Akibatnya menyesat mereka itu akan manusia. Bukan kata kekayaan dia tu menolong menarik manusia kepada beriman, tak. Diri sendiri tak beriman, menyesat ke orang lain berada an sabilika, dari jalan kau ya Allah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Tu Musa duk merayu. Lepas tu Musa minta Rabbana, sambung sana sini, Rabbana tumis ala amwalihim, artinya hai Tuhan kami, hapus olehmu. Itu tamasa yatmisu, tak sama mana tamas, hapus.
Ada hapus tu mana membinasa tu, ada pula hapus dengan ubah emas apa nama ni orang jadi batu. Tu panggil tamas. Walau nasya'u la tamasna. Itulah tamasna, tamasa. Sini tamasa yatmisu fi amal kata itmis. Nah, bila wasa rabbana tumis. Itu dapat tahu luah kata tamasa yatmisu. Dengan dalil walau nasya'u la tamasna. Tamasa. Manakala mudhari' kita tahu di sini rabbana tumis arti tamasa yatmisu yang mengaji lughah. Nah, apa dia asal makna? Asal makna membinasakan ataupun menghapuskan rupa manusia kepada batu dan sebagainya. Panggil tamas. Maka Musa kata hapus olehmu, yakni membinasa olehmu. Kalau kita mengaji dalam tafsir, membinasa olehmu akan segala. Bila tafsir membinasa mana akan, sini hapus olehmu atas segala harta mereka itu, artinya harta Fir'aun dan kaumnya itu. Wasdud ala qulubihim. Musa minta lagi asal mana syadda yashuddu ni mana ikat. Masalah kata tali ni ikat. Kalau ikat di leher apa ikat tu kemah. Wasdud ala qulubihim, dan aku ikatkan atas hati mereka itu. Manakala kata buta, buta, sungguh-sungguh buta. Dapat berapa kali dah ajak tak jadi. Pakai nak buta, buta tu. Allah Musa minta lah. Wasdud ala qulubihim. Tu dia. Tu baik. Tepat nak bercara di sini. Apabila Musa tu berdoa begitu, Allah kata di belakang, qala qad ujibat da'watukuma. Sungguhnya telah diperkenankan, diterimakan permintaan kedua kamu, hei Musa dan Harun. Seolah-olah kata, tak usah kamu, tak usah lagi susah hati, duka cita. Allah Ta'ala terima dah permintaanmu. Agak tunggulah. Bila nak berlaku, tunggu. Antara doa Musa, Allah Ta'ala terima siap dah. Yang nak berlaku permintaan dia tu lama mana jaraknya. Undur balik. Yakni adalah di antara doa keduanya Musa dan Harun alaihissalam, dan antara berlaku oleh penerimaan. Terima dah, tapi penerimaan tu nak berlaku 40 tahun. Kemana itu? Bukan 40 hari tu pun lama. 40 tahun. Itu pun kataan setengah-setengah ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi walau bagaimanapun tempat kita naknya ini sebagai hiburan bagi kita. Pas kita tak ada jadi apa-apa, diisi Allah Ta'ala supaya kita hamba yang biasa. Macam mana nak sesuatu dengan selalu? Cara Rasul nu. Begitu juga nu. Nabi Nuh alaihissalam berdoa pun begitu juga. Yang nak berlaku banjir, siapa kena buat kapal ke malam tu. Buat kapal, sudah kapal Allah. Duduk atas bukit, siapa dia pun disena oleh kaum pula. Jadi Nuh ni dulu nyangku Rasul lah ni jadi tukang pula. Tukang kapal, tukang bot, tukang bahtera. Macam-macam. Yang nak ajak kata doa sudah diterima, tapi nak berlaku penerimaan jauh jaraknya. Oleh itu kita selaku hamba. Maknanya kita dah tempat kita ambil panggilnya nak guna kita selaku hamba, apalagi kita ni hamba yang dhaif, hamba pula dia mentabak rendah lagi pula. Apa yang kita nak sesuatu tu dengan selalu-selalu? Jahat adab kita ini. Sebab tu kita banyak ke istighfar. Maksiat secara tak nyata. Kalau buah zahir tu nampak nyata, ni masa ni maksiat ni tak nampak masuk dalam hati. Inilah ilmu ini untuk bicarakan. Maksudnya nak membersihkan hati supaya kita beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita suruh beradab sesama kita, kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, musafah kanan ke kanan, makan kanan. Apa tu? Panggil adab, adab makan, adab minum, adab duduk, adab berjalan, adab bercakap. Semua ada adab. Apa kata kita dengan Allah? Oleh kerana Allah ni raib dalam pandangan kita, itulah adab kita kurang tu. Tapi bagi orang
Yang sampai situ dia panggil Allah zahir. Az-zahir wal batin. Nada. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Setengah tafsir kata Allah zahir. Nasbah bagi ahli syahad, ahli syuhud. Bila zahir macam kita ada zahir dua gini, kita guna adab. Itulah. Bagi mereka itu diguna adab. Adab dia besar sangat. Sehingga sampai setengah kalau diberi pilih akan aku antara syurga dengan 2 rakaat solat, nah caya aku pilih 2 rakaat solat. Masya-Allah. Diberi pilih akan aku antara syurga, hang nak mana? Ini syurga. Tempat kesukaan kemewahan yang lengkap. Ini 2 rakaat solat. Mau nak pilih yang mana? Kalau diberi pilih akan aku, nak caya aku pilih 2 rakaat solat. Oh, macam mana? Kerana syurga itu tempat pujaan nafsu, suka seronok. Adapun 2 rakaat solat itu tempat apa? Tempat munajat aku dengan Allah. Oh, dia suka munajat. Tengok mentabak orang tu. Tu bukan nabi, bukan rasul. Nah, daripada umat tapi sampai tahap tu. Allah Taala bagi nah. Dia kata Allah Taala nak akad siapa tu dialah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, itulah. Cuma kita hanya mengaji, belajar, mendengar dan kita lalu ikut jalan yang dilalui oleh ahli sunnah wal jamaah, baik sama ada fuqaha juga ahli sufi, usuluddin, atau jalanan ahli sunnah wal jamaah. Bila kita lalu tak nanti kita kena tebah. Kalau uput tak nanti kita lerah. Panggil lerah dah? Panggil tak? Macam mana sini panggil? Tebas. Uput panggil tebas juga. Dia begini tebah ni. Kalau tebah ni atas-atas. Macam ini untuk menebah dah. Tebah uput. Tebah nak kait. Tapi kalau kita lerah tu dengan kakak tu panggil apa tu? Potong. Tengok bahasa molek. Panggil apa? Taruh. Panggil taruh. Tu dia. Kita situ betul tu. Dekat dengan lerah tani dah tu. Panggil taruh. Tani panggil lerah. Tu dia. Berbeza di awal kalimah. Tani panggil lerah. Lerah upuk tu. Dia faham bahasa kata lerah upuk, ambil cak. Buang upuk tu baik. Tu panggil lerah, sini panggil taruh. Kalau kata tebah upuk tu. Tebah upuk tu. Dia. Kalau kata lerah, dia cakur-cakur buang upuk. Itu makna kata bila kita selalu pergi mari lalu lintas tempat yang sama, tak ada kena tarah sekali rupuk dia hilang sendiri jadi jalan. Itu tak? Tapi kalau kita tebah tapi tak lalu, Allah tumbuh semula terlebih hebat pada dulu. Tebah saja tapi tak lalu. Begitu juga kita tarah saja tapi tak lalu, tumbuh lagi. Tapi cuba kita pergi lagi, terlalu jalan tu. Akhir dia jadi jalan. Tak tumbuh hubung tu pasal itu lalu. Demikian kita mengaji ulang-ulik. Dia tu dia nah. Itu bandingnya. Sebab itulah iza takarrara taqarrara. Apabila berulang-ulang, dia jadi tambah tetap kejap. Wa iza taqarrara, bila tetap tahaqqaqa. Tu keadaan. Sebab itulah kita mengaji ni ulang-ulang satu kitab ni. Berapa kali mengaji. Dia depan dah mata jermiyah mengaji nahu. Usuluddin pula kita. Ulang-ulang. Itu dia. Itulah maknanya kata dia. Tengok antara doa Nabi Allah Musa dan Harun, 2 orang Nabi. Musa yang berdoa, Harun amin. Maka menepati dua-dua tu berdoa. Samalah kita bila seorang imam berdoa, makmum amin. Maka pada umumnya semua berdoa. Itu. Itulah 40 tahun baru tercapai penerimaan. Itu berlaku. Oleh itulah jangan syak dan ragu. Kenapa? Kita kena tilik kepada yang menerima tu siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Yang menerima siapa? Allah. Bila Allah, serah jelah pada dia. Tunggu jelah kita. Allah. Dan jika telah tentu masa, ibarat dulu
Dan jika telah tentu masa, ini kembali pada jika tiada tentu oleh masa pada kata, maka padanya tilik tadi ibarat. Dan jika telah tentu masanya, masa demikian itu janji. Tentu kata hari sekian-sekian ataupun bulan sekian, tiba-tiba dan tiada berlaku oleh demikian janjian itu. Ni tergugat sekali ni. Hak tak tentu masa tu pun bagi orang awam tu tergugat dah. Nah, apabila tentu masa, masanya sekian-sekian, hari sekian masalah, tiba-tiba tak berlaku oleh demikian janjian itu ketika sampai masanya. Masa janji yang ditentukan. Ini masanya masa yang telah ditentukan. Nah, bila sampai masanya, masa yang telah ditentukan, tak berlaku Allah ini pun, maka janganlah engkau syak dan berbelah hati juga. Inilah kita orang. Sini Allah Ta'ala melaku ujian nak menzahir siapakah yang tenang. Sebab itulah isu-isu yang timbul di mana-mana tempat, dan bencana yang berlaku, benda-benda luar biasa yang berlaku, kita terlihat dari sudut hikmah. Alhamdulillah ala kulli hal. Isu-isu yang timbul, kalau tak timbul isu, tak boleh tahu siapakah tetap dalam pegangannya. Timbul isu akidah, fahaman macam-macam fahaman. Allah Ta'ala nak menzahir siapakah tetap sungguh sebagaimana dakwah saya ahli sunnah wal jamaah. Reti setara mana ahli sunnah wal jamaah. Bila bah berlaku fahaman, boom. Ini Allah Ta'ala menzahirkan. Dan siapakah tahqiq ilmu sungguh. Dan kalau kita tu membelakang kepada ilmu, kadang-kadang kita orang belajar, orang mengaji lama sampai tahap boleh mengajar, tiba-tiba tak mengajar, suka kok lain, suka menegur masalah tinggal mengajar, kitab-kitab tak ambil peduli pun, hanya kunci dalam almari saja. Apabila berlaku, macam mana orang mencari, kamu mengaji masalah berlaku ni macam mana? Saya pun tak ingat, rujuk pada kitab. Jadi kitab tu hidup balik. Tidak tu dibaca oleh gegak kitab tu. Binatang gegak sini panggil apa? Macam lipat kecil-kecil ni. Sini panggil apa? Tadi panggil gegak tu. Tu kecil-kecil dia makan surat ni. Anai katalah. Ya itulah. Nanti dibaca oleh anai habis sungguh kitab tu. Tak supaya kita mengaji habis, kata mengaji habis tapi kitab tak habis. Tapi kalau anak-anak mengaji, anak-anak baca, habis sungguh kita. Semari besar habis. Apa kita nyebaca di anak-anak. Habis sungguh tu. Kita tak peduli sangat. Anak kata, aku mengajar. Tu dia habis. Baik. Itu nak ayat apa tadi? Apa yang Allah Ta'ala buat, semua ada hikmah. Ingat gitu sudah. Isu yang berlaku ada hikmah. Untuk kita menambah tahqiq ilmu kita. Boleh kita kembali rajak kepada kitab dengan sebab timbul isu. Dan jika telah tentu masanya pun, maka janganlah engkau syak dan berbelah hati pada apa? Pada benar oleh demikian itu janji. Karena tertilik pada yang janji itu siapa? Allah. Sadaqallahul azim. Yang janji itu siapa? Nabi. Tak siddiq orang jadi nabi. Kalau katalah tak nabi pun, orang mentabak wali pun dia tak cakap dusta. Dia cerita mengikut ilham dari Allah kepadanya, dan diizin kepada dia oleh membuka kepada seseorang yang tertentu, maka dia buka. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak buka, kerana rahsia ilahiyah mesti dijagakan. Sebab tu Allah tak bagi kepada orang yang tak bersih hati, kerana tak pandai jaga rahsia. Benda tak perlu kita keluarkan mengeliru orang awam, kita mengeluarkan. Dan mengeluar pula dengan tidak ada huraian yang sebegitu jelas dan nyata. Itu jadi mengeliru. Baik. Kerana boleh jadi. Apa sebab kata jangan syak pada benar oleh demikian itu janji? Kerana boleh jadi. Yang demikian itu janji itu, boleh jadi terbina ia, tersusun, teratur di atas segala sabab dan segala syarat yang ghaibiyah. Kita hanya beriman allazina yu'minuna bil ghaib.
Sifat orang muttaqin, orang yang percaya dengan ghaib, ai ma ghaba anna, barang yang ghaib dari pandangan zahir kita. Panggil ghaib lah, tapi maujud. Sungguh, bukan perkara tidak sungguh, hanya ghaib daripada kita. Dengan sebab ghaib hanya kita beriman. Kita beriman, ya sungguh. Janji dari Allah akan berlaku, ia berlaku sungguh. Janji daripada nabi-nabi, daripada orang wali yang baik, ia berlaku sungguh. Tapi bila tak berlaku, jangan kita syak. Sebab apa? Sebab dia janji kata pada bulan ini kemungkinan ada lagi syarat yang Allah Ta'ala tak bagi tahu segi syarat. Maka dia cerita sekadar lah. Sebab orang Rasul dia nak menyapai sekadar. Sahabat tu sekaligus kadang-kadang penyampaian dalam masalah yang satu, dua tak sama tanakuk. Seperti kelebihan solat berjemaah, kan ada riwayat yang sahih kata 25, ada pula riwayat 27. Bagi kita orang awam, mana satu? Ya betul, 27 ke 25? Sahabat 27 ia juga menyatakan, 25 ia juga menyatakan. Takkah 25 dan 27 ini tanakuk? Bagi orang pandai dia himpun. Macam-macam lah himpun. Ulama himpun kata, ini tangguh atas jauh dekatnya, tangguh atas imamnya, jauh dekat apa nama, tangguh atas keikhlasan, kebersihannya, macam-macam tangguh. Ini 25, ini 27. Jadi himpun. Sebab Rasul dia tidak kata melainkan wahyu dari Allah. Itu tepat nak. Sebab itulah kalau dalam bercara ilmu hadis, dia kena bila hadis mari sahih ke tidak sahih, nak bercara tentang lafaz. Oleh kerana masa tulis itu dah jauh jaraknya, tak ada yang menulis, tak ada dengar daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 lapis baru tulis, atau paling tidak 2 lapis baru tulis. Ala kulli hal, tak ada dengar daripada Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, tak ada tengok dengan mata sendiri tentang perbuatan dia. Lalu tu nak tulis kena ambil guru ke guru. Maka kena periksa lah guru ni sifat macam mana. Alim tu alim tapi sifat, di segi keilmuan tu pandai tapi sifat. Kadang-kadang sifat tu adalah akhlaknya tak bagus. Kadang-kadang alimnya, ilmunya tinggi tapi peringatannya kurang. Itu menyebabkan rawi tu dhaif. Di beberapa sebab, maka hadis dihukumkan ini dhaif sebab rawi ni 1 2 3 4 tak cukup syarat. Itu mengikut kaedahnya. Kemudian setelah kata sah dah hadis ni, bila sah hadis bercara makna pula. Hadis ni sah dah am ke khas, bercara pula. Ini kerja ulama. Maka nak sampai kepada kita ini. Dengan itu, sebab itulah apabila sah janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sah janji daripada orang tabak wali walaupun bukan Nabi, tak maksum seperti maksumnya Nabi sekalipun, tapi mereka ni cakap benar. Maka jangan syak, jangan ragu. Apa sebab? Kerana boleh jadi yang demikian itu janji terbina ia, tersusun ia di atas segala sabab dan segala syarat ghaibiyah. Dia bahasa ghaib, dia bahasa sulit, yang telah mensembunyi akan dia, akan segala sabab dan syarat ghaibiyah itu oleh Allah Ta'ala. Hanya dia beritahu setakat ini. Mensembunyi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada Nabi, mensembunyi daripada Nabi ataupun mensembunyi daripada wali. Hanya memberi sepitah lalu bagian. Yang lagi banyak lagi kait-kait tak beritahu lagi. Hingga tempat berapa lama baru beritahu pula. Tengok ayat ke masa dia turun, bukan turun sekaligus kita maklum dah kan. Sedikit ayat. Kadang-kadang turun secara ijmal. Susah sahabat. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Allah, setengah-setengah sahabat sampai lembut lutut. Lembut lutut dengan ayat itu. Dia faham. Ittaqullaha. Takut kamu akan Allah, hirau kamu akan Allah, beringat kamu akan Allah. Ditaukid dengan haqqa tuqatih, ai tuqatan haqqan, sebagai takut yang sebenar-benar. Allah, apa maknanya? Dengan mana ayyuzkara wala yunsa, bahawa kena ingat akan Allah, tak boleh dilupa walau satu saat. Apa tak berat? Tak lembut lutut. Lembut lutut lah. Kita manusia ni banyak lupa, banyak sibuk.
Suruh ingatkan Allah, tak boleh dilupakan. Wa ayyu ta'a wa la yu'sa. Bahawa dia taat, dia patuh, tak boleh dia deraka. Allah kuasakan kita. Itu lembut lutut sahabat tu. Ingat siapa lagi mengadu kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah berkata gini, jangan kamu seperti dulu. Sami'na wa ata'na. Sudah, serah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Kata, maknanya kami taat, kami dengar, kami terima dan kami taat. Lepas tu serah kepada dia lah. Dia tahu dah yang kita apa dia, kuasa kita sekadar ini, nak gila lebih lagi tak kuasa. Maka pak sahabat berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana ila akhirih. Lepas tu mai ayat semula, fattaqullaha mastata'tum. Mari dalam. Mai sorah dalam. Tadi ijmal, pakai cakap lepas begitu. Takut akan Allah, sebenar-benar takutnya dengan bahawa tadi ijmal. Lepas tu mai semula ada kait mastata'tum. Qadar kamu kuasa. Lega. Kalau tadi kata rasanya lega. Sini panggil tak lega? Rasanya rasanya lega bila dengar mastata'tum. Dalam hadis kait selalu, iza amatukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kait selalu qadar mu kuasa, qadar mampu yang panggil. Jadi legalah kita. Tu dia nah. Ini pun begitulah, kadang-kadang dia beri sekerak. Ijmal dulu. Ijmal tu berasa berat, mari pula kait. Mari bayan dia panggil. Sebab tu bila hadis mujmal, ayat mujmalah, kena tunggu hak mubayyanah. Maftaqara ilal bayan. Itulah sebab supaya zahir oleh qahriyah dan izzahnya, izzah Allah. Apa kata? Qahriyah mai daripada qahran, kas tengah pada nama Allah. Nama apa dia? Al-Qahhar. Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar. Siap balaghah. Kita panggil apa? Qahhar. Yang maha apa? Yang maha keras. Tuhan ni kalau dia guna kekerasan Allah. Katanya tak habis lah gitu. Dia guna kekerasan Allah. Tengoklah bila berlaku sesuatu luar biasa macam mana. Berlaku banjir luar biasa, siapa tenggelam bumbu rumah 2 lapis, 2 tekak habis. Allah, kereta macam sabut, macam sampah. Tu bukan menyeksa lagi, bukan azab di dunia ni, bukan azab sebenarnya. Allah kita tengok situ, Masya Allah, pasal habis perasaan. Habis kadang-kadang tinggal diri je. Rumah tangga habis, harta kekayaan habis, tinggal Tuhan punya. Allah, Allah ni qahar. Bila dia guna kekerasan dia, dia yang maha kuasa. Maka di sini kita minta permohonan, satu permintaan, dia dah terima sebab dia janji ud'uni astajib lakum. Kita lalu dah ayat tu. Katakanlah permintaan kita cukup dengan syaratnya, dengan adabnya. Katakanlah bila cukup, maksudnya janji dia apa dia? Astajib lakum. Dan ayat lain pula, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Semua janji daripada dia. Maka kita jangan syak. Tiba-tiba apa dia? Tak dapat, tak berlaku permintaan kita. Jangan kita syak supaya zahir oleh qahriyah dan izzahnya, izzah Allah. Apa qahriyah? Yakni kita urai supaya nyata tu zahir, supaya nyata oleh kekerasan dan kemenangannya, kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Bila dia maha keras, dia nak buat apa boleh sajalah. Dia izzah, dia menang. Aziz tak nama dia. Aziz. Allah tu Aziz, yang maha menang. Ada arti pula mulia. Bila dia guna menang kemenangan dia, habislah. Sebab itulah bila dia menang, kita hanya minta dengan kemenangan dia, nak bagi selalu pun tak ada siapa nak boleh halangkan. Dia tak bagi lagi pun tak ada siapa nak tekankan. Nah itu. Dia tak ada siapa nak bakang dia sebab dia menang.
Tu izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ada dia jawab ketika duk cerita hak orang munafikun. Rancangan orang munafik nak menghalaukan puak-puak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin di Madinah, halau keluar daripada Madinah. Dan mereka nak sekat bantuan, jangan bagi bantuan kerana penduduk muhajirin, dia bukan anak tempat di sini. Dia orang luar, mari daripada Makkah, mari duduk pindah duduk tempat kita ni. Dia boleh duduk pasal kita duduk bantu dia. Kalau kita putuskan bantuan, nak akan pergi infadhu. Dia kata. Tapi Allah Taala kata walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hak jawab pihak atas tu walillahil khazainus sama walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Kerana mereka tak ada fiqh, mereka tak faham halu. Cakap sedap dah berasa dia kaya, boleh kita nak stop ke bantuan, dah berasa sepuluh dia menguasai. Allah Ta'ala ingat. Walillahi khazainus samawati wal ard. Gedung-gedung simpanan segala rezeki ialah bagi Allah, bukan bagi siapa. Ini apa? Kemenangan dia, kebesaran dia, kekerasan dia yang panggil sifat jalal. Kalau dia menzahir ni, ikut kehendak dia lah. Sebab tu kita jangan syak. Walaupun janji putus kata nak bagi tahun ni, bulan ini, minggu ini, hari ini katakan, tiba-tiba tak dapat berjanji sudah ditentu masa. Sekalipun jangan syak, kerana Allah Maha keras, Allah Maha menang, ikut dia lah. Ada lagi sebab-sebab. Allah ni nah. Ini apa yang kata tinggi rendah mentabah tu terpulalah kepada taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita lalu pengajian. Mudah-mudahan dengan pengajian kita itu dibaiki oleh Allah akan amalan kita setelah kita buat amal baik pada zahir syarak. Itulah maksudnya. Sebab itulah dalam doa setengah padanya Allahumma bika astaghis fa aslih li sya'ni kullah kan. Ya Allah, dengan akalah aku minta permohonan pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, tolong engkau baikikanlah kelakuan aku, sifat-sifat aku engkau baikikanlah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, janganlah engkau serahkan kepada diri aku satu saat, satu ketika, tarfat ain, sekejap mata pun janganlah serah, kerana aku tak payah nak baiki diri aku. Masya-Allah doa tu dah. Tu dia. Wala takilni ila nafsi tarfat ain wala tanzi' minni salihah ma a'taitani. Dan minta ya Allah jangan aku cabutkan, jangan aku buangkan apa yang telah amalan soleh yang telah Kau taufik ke kami boleh buat, jangan cabut. Karena berapa banyak orang sudah beriman cabut iman jadi kufur, naudzubillah min zalik kan. Berapa banyak orang sudah beramal soleh jadi ke amal soleh, naudzubillah min zalik. Ini kuasa dia, kekerasan dia, kemenangan dia, ikut saja dia nak buat macam mana. Oleh jadi makin kita sebagai beradab jangan syak dan ragu. Allah dah. Ni orang sudah sampai dia ajar pada anak didik dia. Maka kita pun sebagai murid dia. Dan supaya zahir oleh hikmatnya, hikmat Allah daripada supaya zahir oleh qahriyah, yakni oleh faedah pada ketiadaan melakunya apa dia melakunya Allah. Dapat kefaedah pada ketiadaan melakunya Allah, tak melaku akan janjian itu Allah. Sampai di sini habislah intaha apa tu, intaha Ibn Ajibah daripada pada Iqadul Himam. Cukuplah, wallahu taala a'lam.